الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. فالسنة maka adapun sunnah, as-sunnah Fas-sunnatu, maka sunnah ni. Sunnah mana di sini dua talak. Satu kita sebut talak sunni, satu kita sebut talak bid'i. Mana ada sunnah, ada bid'ah. Faham tu? Ini kena faham tadi. Okey ya? Fas-sunnatu, maka sunnah itu an yuqi'a az-zawju, adakah menjatuhkan az-zawju suami, at-talaqa talak fi tuhrin, sewaktu suci, sewaktu isterinya suci. Okey. Sini kita bahas apa? Hadal yajuz, naqra ghairu yajuz ala taqdir wa huwa ghairu mujami'in. Wazi. Ay aidan fi tuhrin ghairi mujami'in, walakin huna tabna ghairi ala sifat. Tuhrin sifat limada? Lidhaw li tuhrin. Ghairi mujami'in, tidak bersetubuh suami dengan isterinya tadi. Fihi, padanya. Okey, fas-sunnatu an yuqi'a az-zawju at-talaqa fi tughrin ghairi mujamin fihi. Mana dia? Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin wa aqsul 'iddah. Wahai Nabi, idza talaqtumu, apabila kamu semua, makna Nabi khitab pada Nabi, tapi maksudnya Nabi dan seluruh orang beriman. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka pada iddah. Iddah mereka waktu suci, waktu isterinya suci pada haid, dan waktu suci tadi belum disetubuhi, maknanya dia belum sentuh isterinya, belum setubuhi. Situ di sunnah dijatuhkan talak. Faham tu? Itu sunnah. Sunnah di situ. Biarpun hukum asal talak ni apa? Harus. Faham tak? Ada ketiganya menjadi sunat. Faham tak? Ada ketiganya apa? Menjadi wajib. Kita sebut hukum talak sebelum 5 ni. Ada ketiganya wajib sunat. Sunat kalau apa? Kalau isteri jahat sangat. Faham? Isteri jahat sangat, itu sunat diceraikan. Faham tak? Mana? Ingat lah. Dia ni kena faham ni. Sebab tu nak pergi faham masalah ni. Ini mana dia? Waktu kita jatuhkan, bukan kita lah, orang lain lah jatuh. Waktu seorang kita minta apa sampai di akhirat. Amin Allah amin. Okey. Sebab tak an yuqi'a az-zawju at-talaq fi tuhrin ghairi mujamin fi. Makna dia sunnahnya perintah Rasulullah di situ. Faham tak? Biarpun hukum asal tu talak tadi mungkin ada kejadian sunat. Contohnya apa? Contohnya isterinya jahat sangat. Jahat isterinya. Macam apa? Datang seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna mara'ati, sungguh isteriku ini, la taruddu yadala misin, dia tidak pernah menolak tangan yang menyentuh dia. Setengah ulama sebut menggatal, tak tolak pun. Rasulullah sebut gharibah. Jadi kau ceraikanlah dia, apa masalahnya? Jadi sini sunat. Tapi dia kata apa? Dia kata apa? Mana asal amal Rasulullah itu wajib, tapi dia bagi alasan, inni akhafu an tatba'a nafsi, tapi ya Rasulullah, aku takut ya Rasulullah, nanti aku tak lupakan dia. Tapi Rasulullah, fa'amsika, kalau begitu kau simpanlah sebagai isteri kau. Nanti hadis ini mawjud indal fil Bulughul Maram. Hadis ini ada dalam Bulughul Maram, kita akan jumpa nanti. Makna waktu bila diceraikan, waktu isterinya dalam keadaan suci daripada haid, kemudian belum disetubuhi. Tengok sebab tu, tengok makna dia marah isterinya sewaktu isteri haid. Sebab kena hikmah, mengapa tak bid'ah. Okey, sini kita masuk ni. Wal bid'atu, dan adapun bid'ah, dan wal bid'atu, dan adapun bid'ah itu, talak bid'ah, an yuqi'adz-zawju, adalah menjatuhkan isteri, menjatuhkan az-zawju, suami, at-talaqa, talak, fil haidhi, waktu haid, pada waktu haid, au fi tuhrin, ataupun pada suci, jama'aha, dia telah bersetubuh dengannya, fihi, padanya, pada waktu isterinya bersuci. Sebab dalam keadaan haid memang haram dah bersetubuh. Memang dalam keadaan bersetubuh. Okey. Au-tuhrin jama'aha fihi, ataupun dalam keadaan isteri tak disuci tapi dia telah bersetubuh dengan isterinya. Ke mana? Faham tu? Dia telah setubuh isterinya. Tak di, maknanya kalau tak cerai dah, nak cerai ke isterinya suci tapi bersetubuhi, tunggu isteri haid dulu, tunggu suci balik baru ceraikan. Nampak? Sini kita nampak apa? Islam dia bagi ruang untuk fikir panjang suami ni. Sebab tu Islam jadikan apa? Talak ini milik siapa? Milik suami. Sebab kita tengok, waktu haid tak boleh cerai. Sebab memang waktu haid ni perempuan dia perangai dia lain sikit. Betul tak betul? Waktu haid ni kadang-kadang dengan apa? Dengan senggugut dia lah, cepat marah lah, cepat meradang lah. Sebab emosi dia tu. Jadi sini Allah tak benarkan cerai. Allah tak benarkan diceraikan. Allah larang diceraikan isteri sewaktu dalam keadaan haid. Faham tu? Okey. Kemudian haid satu, kemudian dia telah setubuhi isterinya suci. Isteri bersuci tapi telah setubuhi. Allah larang dia cerai isteri situ. Bid'ah, makna hukum dia haram. Hukum dia haram, berdosa dia buat. Sebab apa? Sebab mungkin tiba-tiba ada lekat anak apa ada zuriat dia, faham tak? Jadi suruh tunggu dulu. Jadi suci, dia bersubuhi, tunggu dulu, tunggu datang haid, faham tak? Tunggu datang haid, tunggu suci balik, baru fikir jatuh. Biasanya manusia ni dia marah bila waktu tu saja. Nanti lepas isteri yang hidang nasi semua bercakap balik, hilanglah marah dia. Suami isteri begitu saja bergaduh, bukan lama juga tu. Okay. Malaikat isteri syaitan, suami syaitan lain lah, bergaduh betul-betul. Okay, suami isteri begitu saja. Sebab Allah asalnya begitu, Allah sebut hubungan suami isteri ini hubungan terbina atas kasih sayang. Sebab Allah sebut, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kuasa Allah ini, an khalaqalakum, sesungguhnya dia menciptakan bagi kamu pasangan kamu daripada diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, untuk kamu menjadi tenang dengan isteri kamu, suami kamu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah yang ciptakan, Allah jadikan antara kamu dengan isteri kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Memang kadang-kadang bergaduh, marah. Nah, tapi malam ni bergaduh, bangun esok hilang sudah. Okey, isteri marah sangat, marah. Nah, bawa dia pergi shopping, hilang lah tu. Okey, faham tu? Wajah itu asalnya. Sebab tu tengok, syarat nak elakkan perceraian ni. Nah, waktu suci belum setubuhi, tak boleh cerai. Kena tunggu haid dulu. Haid tu berapa? Kadang-kadang 7 hari. Faham kan? Suci, baru boleh cerai. Tempoh dulu. Jadi manusia biasa dia marah berapa hari? 3 hari. Paling dia marah 3 hari saja. Manusia ni dia marah 3 hari sebenarnya. Kemarahan dia 3 hari saja. Selepas 3 hari keegoan. Selepas 3 hari Pak, makna atas dasar apa kita kata, sifat kemanusiaan kita ni. Bukan malaikat marah kerana Allah, kebencian kerana Allah lain. Kita benci orang kafir, orang pemusuh Allah tu sampai bila lah? Sampai kiamat lah. Wa bada bainakumul adawat al-baghdha ila yaumil qiyamah. Dan bermulalah pemusuhan, kebencian antara kami dan kamu sampai kiamat lah. Itu lain. Tapi makna naluri marah kita ini 3 hari. 3 hari. Lebih 3 hari ini keegoan kita. Lebih 3 hari kita marah ni keegoan kita. Sebab tu Rasulullah sebut apa? La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal untuk seorang Islam dia memulaukan saudaranya, dia menjauhkan saudaranya 3 layalin, lebih pada 3 hari. Mengapa 3 hari? Mengapa 3 hari dimaafkan lagi? Sebab 3 hari untuk apa? Untuk dihilangkan dulu rasa hari pertama marah, hari kedua kurang sikit, hari ketiga kurang sikit. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin, lebih daripada 3 hari. Yaltaqiyani, mereka bertemu, fa ya'ridu hadha wa ya'ridu hadha. Ini paling ke sini, ini paling ke sini, tak mau tengok muka. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam, dan paling baik antara mereka berdua ni orang memulakan memberi salam. Boleh. Sebab tu sini kita, mengapa sehari dihalalkan tak tegur, 2 hari dihalalkan, 3 hari dihalalkan, tapi lebih diharamkan? Sebab sehari ini naluri kemanusiaan kita nak marah. Sebab memang kita nak marah. Sebab tu orang tak tahan marah ni tinggi derajatnya. Allah sebut apa? Wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas, orang yang menahan kemarahan dia, memaafkan orang, tinggi derajat dia. Jadi hari pertama dimaafkan lagi, sebab itu meluk 2. Hari kedua ada lagi bara-bara dia. Hari ketiga masih sisa-sisanya. Hari keempat tak ada sudah. Kalau marah lagi, ego saya tu. Kalau ada lagi kemarahan selepas itu hanyalah sekadar keegoan. Sebab Allah sebut la yahillu, tidak halal lagi. Itu hanyalah sekadar keegoan. Makna kalau tentang dunia ni. Kalau agama tak apalah. Macam apa? Macam Sayyidina Aisyah apa? Dia apa? Dia pulau siapa? Qara'na fil hijr. Dia pulau siapa? Ya Allah, nasi tu Abdullah bin Zubair, anak sendiri. Dia pulau, dia tak mau bercakap. Aisyah, dia tak mau bercakap dengan Abdullah Zubair. Sebab apa? Lupa. Bab Hajar, Bab Al-Hajar, sekatan harta. Aisyah ni, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita ni pemurahnya luar biasa. Bukan biasa, bukan luar biasa, sangat luar biasa. Dia sedekah tu, dia pandang sampai bersedekah. Makanan untuk dia pun dia sedekah juga.
Jadi orang suka minta dengan dia. Sebab ibu kita ini, Aisyah radhiyallahu anha ni, pemurahnya sangat luar biasa. Sebab apa? Nah, pernah satu hari dia tanya pembantunya, mana makanan untuk berbuka ni? Dia kata, tadi kan aku sedekah sudah. Dia kata, 5 lah zakat ni. 5 ma zakat ni. Kenapa tak bagi ingat aku? Kata, itu untuk aku berbuka. Sampai dia, semua dia bagi. Jadi apa? Abdullah bin Zubair buat apa? Kenakan sekatan harta. Makna harta ni disekat. Supaya dia apa? Tak banyak belanja sangat. Jadi dia marah. Dia marah sampai dia tak mau tegur siapa. Tapi dia marah kerana agama. Sebab ijtihad dia, Abdullah bin Zubair telah apa? Telah menyekat hak dia untuk ibadah. Abdullah Zubair kata itu hak dia sebagai khalifah. Sebab waktu tu kan Abdullah bin Zubair khalifah di Hijaz. Waktu zaman Abdul Malik bin Marwan. Waktu berlaku perangan tu. Jadi sehingga apa? Terpaksalah Abdullah bin Zubair pada datang merayu-rayu nak tegur siapa balik dia. Jadi ingat ni sebenarnya 3 hari itu marah. Tapi lebih 3 hari itu hanyalah sekadar keegoan. Aina wasalna? Sebab tu tengok syarat bagi sebab begitu. Jadi makna dia, kalau syarat tu haid, boleh fikir sampai 7 hari nak cerai tak cerai. Mana apa? Mana waktu jatuh talak tadi memang telah fikir masaknya. Memang mikir betul baru jatuh talak. Sebab syarat bagi waktu yang cukup lama untuk fikir. Jelas tu? Wa darbun, dan satu jenis lagi, wa darbun laisa fi talaqihinna, tidaklah. Ada soalan hari tu Ustaz tak jawab hari tu. Ustaz lupa Ustaz mana nanti tengok balik lagi. Wa darbun wa darbun laisa fi talaqihinna, tidaklah pada talaknya sunnatun, disifatkan sebagai sunnah, wala bid'atun, dan tidak juga disifatkan sebagai bid'ah. Jadi pertama talak apa? Sunnah. Kedua bid'ah. Ketiga apa? Tidak disebut sunnah, tidak disebut bid'ah. Ini tak tahulah sekarang ni yang jadi apa? Dia faham bid'ah sunnah, dia faham apa? Pahaman telengong-telengong tu. Macam mana? Pahaman Ustaz kata apa? Salah kita kata telengong-telengong dia. Kita nak sebut apa nak pahaman dia? Dia konsep bid'ah dengan sunnah ni apa? Telengong kita sebut apa? Telengong-telengong ni kan? Kita apa? Dia tak jelas sebenarnya. Dia sebut bid'ah, dia tak faham sebenarnya. Apa tu bid'ah? Sebab dia tengok sini. Tengok Allah faham bahas. Mengapa talak tersebut disebut sunnah? Sebab disebut dalam Quran, disebut dalam sunnah, disebut jelas. Cerailah waktu iddah mereka. Fatalliquhunna li'iddatihinna, maka cerailah mereka, talak mereka waktu iddah mereka. Jadi waktu iddah mereka, waktu tempoh mereka berapa? Sewaktu mereka dalam keadaan suci, belum disetubuhi, dan bukan berada dalam keadaan haid. Jadi sebab itu Rasulullah sebut hatta tathur, sehingga dia suci. Baru kau hatta tathura, sehingga dia suci. Nanti bab haid mawjud, ada hadis ni dalam Bulughul Maram. Jadi mana sunnah ini benda yang disebut dalam Quran dan sunnah. Itu sunnah. Benda, suatu benda kita sebut qabliyah maghrib, sunnah, disebut dalam sunnah. Solat qabliyah zuhur 4 rakaat, sunnah. Kemudian apa lagi? Solat zuhur 4 rakaat, sunnah. Bukan sunat, sunnah. Sebab itu sebut dalam Quran kan? Sebut dalam sunnah, dalam Rasulullah. Sunnah. Zuhur 4 rakaat, sunnah. Siapa buat zuhur 5 rakaat, bid'ah. Faham tak? Siapa buat zuhur 5 rakaat, bid'ah. Siapa buat apa? Tahajud, sunnah, disebut dalam apa? Dalam hadis. Dalam Quran, wa minal laili fatahajjad bi. Mana sunnah ini sesuatu yang bukan sunat. Sini maksud sunnah bukan sunat ya.
Sunnah ini disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Okey. Boleh faham tu? Okey. Disebut dalam hadis Aisyah 4 rakaat, siapa buat 5 bid'ah. Maghrib 3 rakaat, siapa buat 4 bid'ah. Okey. Itu kita sebut apa? Sunnah. Sunnah yang wajib, sunnah yang sunat. Kemudian dia ada bid'ah. Bid'ah ni apa? Melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan perintah Al-Quran dan sunnah. Al-Quran suruh ceraikan, talakkan isteri dalam suci, dia ceraikan dalam haid. Bid'ah. Okey. Sunnah suruh ceraikan isteri yang belum dalam suci, belum disetubuhi. Dia setubuhi isterinya dulu baru ceraikan. Bid'ah. Itu bid'ah. Quran perintahkan orang berzina disebat 100 kali. Sunnah. Itu sunnah. Rasulullah sampai Quran kita kan. Tapi apa? Dia ganti, Quran suruh sebat 100 kali, dia suruh denda apa? Dia denda 5,000. Itu bid'ah. Nampak ni? Makna simple saja nak faham bid'ah dengan sunnah ni. Apa dia sebut ni? Wa dharbun. Dan satu jenis lagi, laisa fi talaqihinna sunnatun wal bid'ah. Dan satu lagi, tidaklah pada talaknya disebut sunnah, tidak juga disebut bid'ah. Sebab apa? Quran tak sebut pun bila nak ceraikan isteri yang belum datang haid, dia kahwin dengan anak, ataupun nak ceraikan isteri yang telah menepus, tak sebut pun. Jadi kita sebut Al-Quran tak sebut, hadis tak sebut, makna benar kita sebut tidak disifatkan dengan sunnah, tidak disifatkan dengan bid'ah. Sebab tu boleh faham ni? Jadi situ jelas bagi kita. Sambatan Rasul Usul, tengok, melakukan sambatan madu Rasul, menyambut madu Rasul yang selalu balik-balik bid'ah. Menyambut apa? Isra' dan Mi'raj. Yang tak faham benda ni, yang selalu apa? Yang tak faham konsep sunnah dan bid'ah ni lah, yang selalu apa? Timbulkan isu ni. Okey. Jadi kita kata, kalau sambutan madu Rasul ini disebut dalam Quran, disebut dalam sunnah, kita kata dia adalah sunnah. Kalau dilarang dalam Quran, dilarang sunnah, kita sebut dia bid'ah. Tapi sekarang Quran sebut ke tidak? Tak sebut, tak larang. Jadi ditinggal apa? Konsep apa? La yusufu bil bid'ah wala bis sunnah. Dia bukan sunnah, dia bukan bid'ah. Jadi balik pada apa? Hukum apa? Hukum harus. Faham tak? Mudah saja apa ni? Inna ad-dina yusrun. Agama ni mudah. Mudah saya nak faham. Faham tak? Quran sebut, hadis sebut, itu sunnah. Kita buat sebaliknya. Perintah yang Allah sebut, Rasulullah sebut tadi, kita buat sebaliknya. Namanya bid'ah. Quran tak sebut, hadis tak sebut, dan benda tu tak bertentang pun dengan dasar umum Quran, kita sebut benda tu balik kepada harus. Seperti sini, wa darbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun. Mana harus? Faham tak? Tak disebut. Okey, hadis tak sebut pun waktu bila kau nak ceraikan kanak-kanak, boleh, ataupun isteri telah menepus, tak sebut pun. Okey, siapa? Wa hunna arba'un. Kam baqiya fadl Isya? 5 دقائق. Kam 5 دقائق. Okey. Kam mamnu as-saghiratu, kanak-kanak, wal aisatu, sebab mereka ni apa? Mereka iddah mereka berdasarkan apa? Berdasarkan bulan, bukan haid dengan suci tak. Sebab Allah sebut, okey, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum irtabtum fa iddatuhunna thalathata ashhurin wallai lam yahidna. Dan perempuan-perempuan yang telah putus haid, yang menopause sudah, perempuan-perempuan yang telah putus haid, yang telah menopause, kalau kamu ragu tentang iddah mereka apa? Iddah mereka berapa? 3 bulan, bukan lagi pada suci dan haid. Wallati lam, dan begitu juga kanak-kanak yang belum haid, isterinya kanak-kanak.
Sebab tu kita kata wallai lam yahidna, dan yang belum haid. Sebab tu kita kata sekarang syarak benarkan kanak-kanak perempuan berkahwin. Sebab tu wallai lam yahidna, yang belum haid. Tiba-tiba buat undang-undang dilarang kanak-kanak berkahwin. Bidah tak bidah undang tadi? Bidah. Sebab dia melakukan perkara bertentangan dengan Quran. Bidah tu. Ini sepatutnya ni bidah, melarang kanak-kanak perempuan berkahwin. Bidah begitu. Ini balik-balik malu Rasul bidah. Itu saja ulang apa zikir hu bidah ataupun huwa itu saja. Ya Allah, Islam itu saja kah? Faham tak? Ini saja bilang, itu saya pusing. Bid'ah apa? Berzikir beramai-ramai, bid'ah ini. Ustaz kata kadang-kadang, apa juga dia orang cari ni sebenarnya luasnya. Okey, sekarang ada undang-undang melarang kanak-kanak bawah 18 tahun berkahwin, ada setengah 15 tahun bawah 15 tahun berkahwin. Sekarang perkahwinan syariat. Siapa berhak mengatakan syariat? Allah. Tiba-tiba buat undang-undang 15 tahun ke bawah tak dibenarkan berkahwin. Sedangkan Allah sebut wallai lam yahidna, sedang kanak-kanak mana yang belum datang haid, yang tidak berhaid. Mana tidak haid kanak-kanak. Okey. Jadi kanak-kanak dibenarkan kahwin, tiba-tiba datang undang-undang. Bidah. Itu masuk tu. Suara sunnah masuk isu tu. Suara sunnah sedunia ke? Okey, manhaj salaf itu, manhaj salaf itu. Ini bukan manhaj salaf, balik-balik apa? Malu Rasul, berzikir hu tarikat sesat, itu saja kerja dia. Macam mana? Kata macam situ saja kat ilmu. Situ saja kat ilmu. Okey. Jadi wahunna wahiyallati, dan ia adalah yang inqata' aiduha, terputus haidnya. Okey, saghirah kanak-kanak, wal aisah, dan yang putus asa. Mana kita istilah kita menopause. Istilah kalau istilah basir expired. Basir ni beradab sikit dengan perempuan. Zir marah nanti. Ummu Sufyah tu. Wal hamil, perempuan hamil. Sebab perempuan hamil tak ada haid. Sebab apa lagi perempuan hamil ni? Bila? Okey, wa ulatul ahmali ajrunna an yadhna hamlahunna. Sebab iddah perempuan hamil Allah sebut apabila mereka bersalin, bukan lagi suci tu pak. Bila perempuan bersalin habis iddah dia, setelah dia perempuan hamil, setelah dia bersalin. Kemudian apa? Wal mukhtali'atu. Okey, dan perempuan yang dikhulukkan, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Jam berapa yang paling afdal waktu solat duha? Kalau kita di tahun ni jam berapa? Sebab Rasul sebut apa? Ingatlah, duha bermula di matahari meninggi, asyraqah. Sebab tu dipanggil solat syuruk. Sebab tu yang kita sebut hari tu, muktamadnya solat syuruk ini merupakan solat awal bagi duha. Ada setengah tak solat syuruk solat tasdiri, setengah tak solat syuruk itu adalah apa? Solat awal bagi duha. Dan kita kata solat syuruk isyraq itu adalah solat awal, dia termasuk dalam solat duha. Okey. Ke mana matahari naik apa? Kita nampak apa? Di atas apa? Atas pokok sudah. Kita berzikir di masjid. Macam kita lah. Habis apa kelas Rawaiil Bayan dengan Ibnatul Ahkam, solat lah. Waktu tu boleh solat. Kita panggil solat isyraq. Dan dia adalah awal duha. Kemudian kita sini soalannya, Assalamualaikum Ustaz, jam berapa yang paling afdal waktu solat duha kita di tahun ini? Okey. Rasul sebut salatul awabina haina tarmidul fisal. Salat orang yang kembali kepada Allah sewaktu bila? Haina tarmidul fisal, sewaktu anak unta ini bangun sudah, sebab panas pada pasir. Panas sebab badan dia. Mereka tak boleh malam-malam sudah sebab panas, kena bangun. Jadi jam berapa? Begini ya. Okey. Antara masuk waktu subuh dan waktu zuhur berapa jam? Berapa jam? Cik Yusuf, cepat kira tu. Jadi okey, 7 jam. Makna 7 jam lebih kurang 3 jam ke 4 jam selepas kita solat subuh. Jam berapa? Lebih lagi 9-10. Lebih kurang gitu 9-10. Sebab waktu afdal duha ini kita solat perantaraan antara solat subuh dengan zuhur. Seperti mana waktu asar kita solat perantaraan solat zuhur dengan asar. Nampak tak? Sehari naik fajar
kita solat subuh. Mula naik fajar matahari. Tengah matahari di tengah, kita solat zuhur. Matahari terbenam, kita solat maghrib. Antara matahari zuhur tadi dengan terbenam, kita ada solat asar tengahnya. Begitu jugalah antara solat subuh dengan zuhur, kita letak tengah-tengahnya solat duha. Makna kita jadikan siang ini, siang kita 4 bahagian. Makna setiap kali 1/4 siang kita ingat Allah. Itu waktu terbaik. Lebih kurang jam 9, 10 itu. Assalamualaikum Ustaz, betulkah sabar ada hadnya? Betulkah Ustaz sabar tidak ada hadnya, tetapi kitalah yang menhadkannya. Innama yuwassabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan pahala orang bersabar ini tanpa lagi dihisab. Dahsyat sangat. Sebab tu sabar tidak ada hadnya, tapi kita saja yang meletakkan hadnya. Terpulang pada kita. Kita letak had sabar kita di mana? Waliman sabara ghafara fa inna dzalika min azmil umur. Sesiapa yang bersabar dan sabar tidak ada hadnya, dan dia dia memaafkan, fa inna dzalika min azmil umur. Sungguh itulah daripada kesungguhan keazaman seseorang itu. Okey, jadi sabar tidak ada hadnya, tapi kita yang menghadnya. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita niat puasa sebulan? Boleh tak boleh? Boleh. Mazhab apa? Mazhab Imam Malik boleh. Sebab apa? Sebab sepanjang Ramadan ini dikira satu set ibadat. Sebab apa? Syahr Ramadan apa? Syahr Ramadan alladhi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam diwafadhu kasyam. Makna sebulan Ramadan ni kita diwajibkan puasa. Makna puasa Ramadan ini satu set, satu ibadat. Boleh. Macam solat. Solat tu berapa rakaat? 4 rakaat. Solat zuhur 4 rakaat ya. Makna adakah setiap rakaat kita perlu niat? Tak. Sebab satu set. Dan kita begitu juga. Ramadan ni 30 hari, 29 hari. Dia satu set. Sebab tu Imam Malik kita boleh niat sebulan. Tapi Imam Syafi'i kita tak. Dia tak boleh set. Sebab apa? Sebab dia diselangi dengan waktu berbuka. Tak boleh kias pada solat. Tak boleh kias pada solat. Sebab apa? Solat direct, tak bagi salam pun. Tapi dia kata masalahnya puasa ini memang sebulan fardu, wajib dia sebulan. Tapi apa? Dia diselangi dengan berbuka. Sebab tu dia kena setiap malam kena berniat. Tapi ingatlah, boleh nak taklid Imam Malik. Man qallada aliman laqiyallaha saliman. Siapa mentaklid orang alim, maka dia berjumpa Allah dengan selamat. Assalamualaikum, pasal riba Ustaz. Adakah swab motor dengan tambah duit tidak termasuk dalam bab riba? Apa swab motor Takkan swab test tu kah? Covid. Tukar motor tambah duit. Okey. Tukar motor tambah duit. Ya Allah, riba tak riba? Ya Allah. Sebab apa? Bukan barangan riba, tak ada masalah. Okey, dia ingatnya sebab motor ini bukan barangan riba. Barangan riba apa? Rasul sebut al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wal-sya'ir bil-sya'ir wal-murr wal-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi. Apa? Emas dengan emas, perak dengan perak. Pertama apa? Riba berlaku pada mata wang. Kemudian apa? Pada makanan. Riba berlaku pada tukaran mata wang dan tukaran makanan. Pakaian tak ada masalah. Nah, jubah ustaz ni tukar basir. Kau bagi 10 jubah dengan ustaz. Tukarlah, tak ada masalah. Sebab dia bukan makanan. Jelas ya? Jadi tak ada masalah tu. Tambah duit pun tak ada masalah. Sebab asas tukaran hanya motor. Tak ada masalah tu. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti babnya qad dakhala waqtu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim. Allahumma faqih fid din wa ta'wil. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفشل والمنكر والفتن وغيره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.